Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Rabu 22 Mac 2023. Penubuhan Majlis Madani sebagai inisiatif menterjemahkan pelaksanaan konsep Madani bagi membina negara Madani yang sempurna. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan Majlis Madani merangkumi badan bukan kerajaan NGO Islam dan bukan Islam. Majlis Madani secara resminya akan dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan di sana banyak bukan hanya soal falsafah dan konsep, tetapi program-program yang akan dilakukan. Kita tunggulah hingga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat pengumuman terhadap keputusan-keputusan kepada mesyuarat Majlis Madani berkenaan. Agensi Pemain Industri serta penyelidik diseru memberikan input berkaitan keterjaminan makanan dalam usaha mengurangkan kebergantungan import. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, daripada cadangan itu tindakan lebih agresif akan dirangka untuk menaikkan kapasiti pengeluaran makanan. Salah satu cabaran kita ialah makanan haiwan, iaitu sebab peperangan antara Rusia dan Ukraine. Maka bijiran menjadi satu yang payah untuk dikualiti dan juga mahal. Sebab itu fokusnya ialah bagaimana kita boleh menanam dalam negara kita sendiri supaya kita dapat menghasilkan bijiran untuk makanan haiwan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa eksekutif mengenai dasar sekuriti makanan negara di ibu negara. 5 lebuh raya akan melaksanakan sistem pembayaran terbuka menjelang September ini. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalinggi menjelaskan pengguna jalan raya boleh membayar tol menggunakan kad kredit dan debit selain tak cenggor. 5 lebuh raya terlibat termasuk lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Kuteri dan Jambatan Pulau Pinang. Beliau menerusi Facebook rasminya memaklumkan perancangan serta perbincangan bersama pihak terbabit termasuk syarikat konsesi lebuh raya telah dibuat sejak awal lagi. Ini antara inisiatif awal sebagai peralihan kepada arah aliran bebas pelbagai lorong MLFF yang sedang giat diusahakan. Pelaksanaannya membuka peluang kepada lebih ramai pihak menyedia kemudahan e-wallet untuk turut serta selain menghentikan monopoli tasyenggo. Elak generasi negara tercicir pendidikan. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq memaklumkan draft cadangan bagi mewajibkan pendidikan di peringkat sekolah telah diserahkan kepada pejabat peguam negara. Untuk makluman yang berhormat juga, KPM dalam konteks hari ini sudah pun menyediakan draft untuk memastikan peringkat sekolah menengah juga wajib. Jadi draft ini sudah pun berada, telah pun kita sediakan dan serahkan kepada pejabat peguam negara untuk memastikan anak-anak kita tidak ada yang tercicir baik di peringkat sekolah rendah mahupun di peringkat sekolah menengah. Ketika ini, Akta Pendidikan 1996 melalui Seksyen 29A-2 mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka mengikuti pelajaran rendah selama 6 tahun dan sekiranya gagal, ibu bapa boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Saudara, setiap stesen kereta api tanah Melayu Berhad KTMB mesti dilengkapi kemudahan lift. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, kemudahan itu perlu disiapkan dalam masa setahun. Ini memang feedback yang selalu saya terima daripada penumpang, khususnya wanita yang mengandung, warga emas, OKU, amat menyusahkan apabila mereka menggunakan perkhidmatan komuter. Jadi memang hasrat kita ialah menambah baik kemudahan-kemudahan ini di stesen-stesen KTM komuter. Jadi ini sasaran yang saya letakkan kepada pihak RAC supaya cepatkan proses untuk menyediakan lift-lift ini di stesen-stesen besar yang belum ada lift. Terdahulu beliau melancarkan aplikasi mudah alih Railway Assets Intelligence System (RAILS) yang dibangunkan Perbadanan Aset Kereta Api RAC.
RAC juga telah diarah membuat laporan audit bersama KTMB untuk dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan dengan kadar segera bagi mengenal pasti stesen yang perlu diberi keutamaan dalam penyediaan kemudahan. Malaysia berpotensi untuk berkembang sebagai sebuah hub digital di kawasan Asia Tenggara dengan kemasukan pelbagai syarikat penyedia teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata kemasukan produk teknologi dari negara luar bukan sahaja menyumbang kepada aspek pelaburan malah masa depan negara. Kalau sebelum ni kita lihat Malaysia memainkan peranan bila masa lebih banyak syarikat-syarikat penyedia pusat pemprosesan data processing centers memilih Malaysia sebagai hub. Tapi dengan adanya produk-produk seperti ini yang dilancarkan dan mula dijual di negara seperti Malaysia, dan itu bagi saya akan menjadikan Malaysia sebagai satu hub ya untuk produk-produk teknologi ya, dan ini positif bukan hanya untuk pelaburan tapi untuk masa depan negara. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. RM4.1 bilion boleh dijimatkan menerusi pelaksanaan subsidi elektrik bersasar pada separuh tahun 2023. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim, kos sebenar subsidi untuk mengekalkan tarif elektrik semasa jika dilaksanakan secara menyeluruh akan mencecah RM14.9 bilion. Melalui pelaksanaan subsidi bersasar, kos keseluruhan subsidi hanya RM10.8 bilion. Melalui pemberian subsidi bil elektrik secara bersasar pada separuh tahun 2023 apabila sebahagian pelepasan kos-kos tidak seimbang ataupun dengan izin Tan Sri, imbalance cost pass-through ICPT dilepaskan kepada pengguna-pengguna yang menggunakan bekalan elektrik bervoltan sederhana dan tinggi, terutamanya daripada kalangan industri termasuk perbadanan multinasional. Kerajaan kini dalam fasa kajian bagi pelaksanaan pemberian subsidi bersasar bagi diesel. 100 mesin layan diri menerusi inisiatif Pendapatan Rakyat IPR program Inisiatif Usahawan Makanan Ihsan akan ditempatkan di beberapa lokasi di seluruh negara dalam tempoh sebulan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan antara lokasi yang dikenal pasti termasuk stesen transit aliran ringan LRT di kawasan Lembah Kelang. Tempat itu akan dipadankan ikut satu penerima-penerima yang memohon. Kedua juga kita sedang padankan dengan agensi dan juga tempat-tempat yang telah menawarkan diri. Ada beberapa tempat contohnya di luar Lembah Kelang. Terdahulu beliau melancarkan mesin layan diri IPR yang pertama di Institut Pengajian Tinggi Awam di negara ini. Mesin tersebut ditempatkan di Fakulti Sains dan Kesihatan UiTM Kampus Puncak Alam. Saudara, sudah tiba masanya masyarakat teroka secara lebih serius bidang keusahawanan dan menjadikannya sebagai antara kerjaya utama. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan, sedang menjadi pemangkin meningkatkan ekonomi negara. Bidang itu berupaya membantu masyarakat menjana dan meningkatkan pendapatan. Orang yang makan gaji. Jadi kita nak supaya rakyat Malaysia memilih kerjaya usahawan sebagai kerjaya pilihan utama. Dan satu lagi, sebab di negara-negara maju, negara itu menjadi maju kerana rakyatnya ramai menjadi usahawan. Ini adalah kajian di mana-mana pun. Kita boleh rujuk pada kajian akademik dan ilmiah yang menyebut bahawa
lagi ramai usahawan di sesebuah negara itu, lagi cepat negara itu menjadi negara maju. Oleh itu, perkara-perkara tentang keusahawanan ini menjadi perkara tonggak dalam pembangunan negara. Ujar beliau, ketika ini ramai belia tidak mendapat gaji yang setara dengan kelayakan pendidikan mereka. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pra-Pelancaran Hari Usahawan Negara 2023 di Petaling Jaya. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan Membantu Kerajaan mengawal situasi COVID-19 antara pengalaman berharga yang tidak boleh dilupakan sepanjang menyandang jawatan Panglima Tentera Darat PTD. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain berkata sejak penubuhan Tentera Darat Malaysia TDM 90 tahun lepas, belum pernah lagi mana-mana PTD menghadapi situasi berkenaan. Saya rasa sepanjang Tentera Darat ni 90 tahun dan kita tak pernah melalui COVID ni. So kalau benda yang luar biasa yang kita capai adalah dalam membantu kerajaan dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun masalah COVID ni. Dan saya rasa Tentera Darat banyak menyumbang. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Perbarisan Penghargaan Panglima Tentera Darat ke-28 di Kem Perdana Sungai Besi. Tambahnya, pasukan Tentera Darat akan kekal komited menyelesaikan dan menjalankan tanggungjawab sehabis baik demi kesejahteraan negara. Saranan untuk mengadakan pertukaran yang lebih besar antara Pergerakan Pandu Puteri Singapura dengan Malaysia memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan rakyat kedua-dua negara. Presiden Singapura Halimah Yacob berkata beliau menyokong saranan dibuat oleh Raja Permaisuri Agong Tunku Hazizah Aminah Maimunah Iskandariah semasa lawatan baginda ke Pandu Puteri Singapura Oktober tahun lepas. Beliau pada masa sama tertarik dengan aktiviti kreatif yang sering dianjurkan Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang melibatkan semua peringkat umur. Beliau berucap demikian dalam kunjungan hormat Presiden Singapura di Wisma Pandu Puteri di Ibu Negara yang turut dihadiri Raja Permaisuri Agong yang merupakan penaung Diraja Persatuan Pandu Puteri. Dua profesor dari Universiti Teknologi Malaysia UTM mendahului 166 penerima darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang yang disempurnakan pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Iaituddin Al-Mustafa Bilal Shah. Istiadat sempena memuliakan ulang tahun Hari Keputeraan ke-63 Sultan Pahang itu telah berlangsung di Dewan Tun Razak Temeloh yang turut menyaksikan keberangkatan Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah. Ini pertama kali saya dapat darjah ataupun anugerah daripada luar daripada universiti dan daripada peringkat negeri. Dan ini menjadi pemangkinlah kepada saya untuk terus berbakti kepada masyarakat berdasarkan kepada kepakaran yang saya ada. Ini merupakan penghargaan kepada rakyat Pahang yang telah menyumbang khidmat dan bakti kepada negara sebenarnya sebab saya bekerja di UTM Skudai Johor. Walau bagaimanapun sebagai anak Pahang saya merasakan anugerah ini adalah satuan negara yang mengucapkan terima kasihlah kepada kami sebagai rakyat Pahang yang berkhidmat kepada masyarakat, insyaAllah. Pada istiadat itu, 15 penerima dikurniakan darjah kebesaran Setia Ahmad Shah Pahang, SAP 23 individu menerima darjah kebesaran Setia Mahkota Pahang, SMP dan 18 penerima darjah kebesaran Ahli Ahmad Shah Pahang, AAP. Seramai 31 individu pula dikurniakan Ahli Mahkota Pahang, AMP. Masing-masing 23 individu menerima pingat khidmat cemerlang, PKC, dan pingat kelakuan terpuji, PKT, serta 33 individu dianugerahkan pingat jasa kebaktian, PJK. Pelbagai aktiviti ibadah disajikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama agensi di bawahnya sepanjang Ramadan tahun ini. Ini termasuk program singgah sahur, tadabbur Al-Quran dan Qiyamul Lail Perdana. Kita harapkan dengan majlis pada malam ini dapat menyuntik semangat kepada semua agensi-agensi
khususnya kepada rakyat lah untuk mempergandakan dan amalan sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah lah pada tahun ini kan lebih banyak program-program yang berbentuk pendidikan kepada masyarakat diadakan. So jadi diorang ni boleh benar-benar memahami ruh dan semangat Ramadan itu sendiri. Beliau bercakap pada majlis perasmian dan pelancaran sambutan Ihya Ramadan Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di Putrajaya. Di Gua Musang, Kelantan, program Ambang Ramadan di Pos Hendrop mendapat sambutan menggalakkan daripada lebih 500 penduduk orang asli suku kaum Temiar beragama Islam di pos berkenaan. Program Anjuran Pelajar Antropologi dan Dakwah Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA bersama Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Jadi program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar UNIZA itu sendiri untuk bersama dengan komuniti orang asli, khususnya bagi meningkatkan semangat dan juga keinginan mereka untuk menghadapi dalam bulan Ramadan yang akan tiba tak lama lagi. Jadi ini ada satu peluang yang baik kepada para pelajar sebagai satu medan sosial bagi mereka untuk bersama dengan komuniti orang asli bagi menjalinkan hubungan yang baik dalam kalangan mahasiswa dan juga masyarakat komuniti di Pos Hendrop dalam menghadapi bulan Ramadan. Saya mengharapkanlah program seperti ini dapat diteruskan lagi di masa-masa akan datang bagi membantu masyarakat kami di sini. Sebenarnya kami di sini masih baru lagi mendalami berkaitan dengan agama Islam, dan saya mengharapkanlah agensi-agensi berkaitan dengan agama Islam dan luar sana dapat membantu kami di bulan Ramadan nanti bagi bersama untuk meraihkan sebagai saudara baru dalam agama Islam, dan juga menjelang selain daripada Ramadan kita akan akhiri dengan sambutan Idul Fitri Raya Idul Fitri. Saya harap program seperti ini dapat memberi banyak pengajaran dan ilmu kepada kami di sini. 12 lokasi di Perak bakal menjadi tumpuan untuk program jualan Ramadan Madani. Jualan tersebut bertujuan membantu pengguna mendapatkan bekalan keperluan Ramadan dengan pengurangan harga 5 hingga 10%. Fama dengan kerjasama usahawan akan memastikan ketersediaan bekalan agro makanan seperti telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan dan komoditi lain akan mudah diperolehi oleh pengguna melalui rangkaian outlet peruncitan Fama seperti di Pasar Tani, Agro Bazar, Ayat dan lain-lain, di mana akan dijual dengan harga berpatutan. Fama menyasarkan RM1 juta nilai jualan keseluruhan untuk program itu di Perak. Kita teruskan berita pagi dengan perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 3 maut termasuk kanak-kanak manakala ratusan lagi cedera selepas gempa bumi kuat bermagnitud 6.5 melanda timur laut Afghanistan. Gempa bumi berbabit berpusat 40 km dari tenggara bandar Jom di timur laut Afghanistan dengan kedalaman 187 km. Gegaran berlarutan selama 30 saat itu turut dirasai di Pakistan dan India. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengarahkan pihak berkuasa pengurusan bencana negara bersedia untuk menangani sebarang kecemasan. Sekurang-kurangnya 180 orang yang cedera ringan dibawa ke hospital di seluruh wilayah barat laut Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kira-kira 52 juta rakyat Thailand layak mengundi pada pilihan raya umum yang ditetapkan pada 14 Mei depan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh tersebut sehari selepas Parlimen dibubarkan. Pilihan raya ini adalah yang kedua sejak rampasan kuasa pada 2014 dan yang pertama selepas tunjuk perasaan besar-besaran kumpulan pro-demokrasi di Bangkok pada 2020. Parti-parti politik Thailand kini telah meningkat kempen di seluruh negara. Kempen tertumpu kepada peningkatan kos sara hidup dan pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19 menjadi agenda utama kempen. Pertembungan utama ialah antara parti pro-tentera dengan kumpulan konservatif.
Parti penyandang Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha berdepan dengan parti pembangkang terbesar Pheu Thai diketuai keluarga Shinawatra. Parti Pheu Thai dijadual mengadakan program setiap hari dengan penampilan Pheu Thom, anak perempuan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Saudara, had umur persaraan daripada 62 tahun kepada 64 tahun di Perancis terus mendapat tentangan penduduk di negara itu. Malahan, bantahan itu diteruskan selama beberapa bulan terhadap pembaharuan sistem pencen tersebut. Di ibu kota Paris, penunjuk perasaan menyertai demonstrasi anti pembaharuan skim pencen yang diperkenalkan Presiden Emmanuel Macron. Penunjuk perasaan berarak di beberapa jalan berhampiran sebelum disekat polis. Menteri Kewangan Bruno Le Maire yakin usul undi tidak percaya terhadap kerajaan yang dibawa sekumpulan kecil ahli parlimen itu tidak akan berjaya. Kebanyakan ahli parlimen dari Parti Konservatif Republikan dijangka tidak menyokong usul berkenaan. Tinjauan pendapat mendapati kira-kira 2/3 rakyat Perancis menentang pembaharuan itu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh tender. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Jumpa 4 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Perkembangan sukan, Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA telah mencadangkan penggunaan sistem video bantuan pengadil VAR secara penuh atau ringan dalam perlawanan penting Liga Malaysia. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat bersama pengerusi jawatan kuasa pengadil badan berkenaan Pierluigi Collina pada Kongres FIFA ke-73. Di dalam program ini melibatkan FM juga, kita akan menghantar 30 pengadil, center dan juga asisten untuk mendapat kursus immediately saya rasa dalam masa terdekat, dan kita telah memohon pada LC FIFA untuk mendapatkan lesen untuk menjadi referee. FIFA juga akan mengenal pasti vendor yang sesuai untuk VAR. Perbincangan dengan pengerusi jawatankuasa pengadil FIFA akan dilaksana untuk tindakan selanjutnya. Penggunaan VAR dalam bola sepak Malaysia amat penting berikutan beberapa keputusan pengadil yang mencetuskan kontroversi dalam perlawanan Liga Super. Pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman akui tidak sabar untuk menggalas misi mengharumkan nama Malaysia di kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim ini. Sharifuddin atau Damo akan memulakan kempen bersama pasukan MT Helmets MSL pada Grand Prix GP Portugal di litaran antarabangsa Algarve Portimao Ahad ini. Menjadi wakil tunggal Malaysia dalam saingan MotoGP musim ini, Damo menjelaskan dia telah menunjukkan kemajuan semasa sesi ujian rasmi selama 3 hari minggu lalu. Ujarnya penambahbaikan ketara pada jentera KTM yang akan digunakannya pada musim ini telah banyak membantunya memperbaiki catatan masa sejak hari pertama sesi ujian. Damuk sebelum ini membuat penampilan sulung Moto3 menerusi tiket wildcard pada GP Aragon 2021. Pelumba berusia 21 tahun itu kemudian beraksi dalam 4 lagi penyertaan wildcard tahun lalu di GP Portugal, Spanyol, Catalonia dan Malaysia.
Saingan MotoGP 2023 bakal menyaksikan 21 pusingan perlumbaan dengan Malaysia menjadi penganjur pusingan ke-19 pada 10 hingga 12 November depan. Aksi pembuka tirai berlangsung di GP Portugal Ahad ini sebelum beralih ke pusingan kedua GP Argentina pada 31 Mac hingga 2 April nanti. Atlet lari berhalangan negara Muhammad Reda Roslan tekad untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan SEA 2023. Dia yang lebih dikenali dengan panggilan Mat Redo berkata hanya kilauan emas sahaja yang dapat menebus kekecewaan pada edisi 2019 di Filipina. Menurut Mat Redo, persiapannya kali ini dapat dilakukan dengan lebih baik selepas kem negara menyediakan fasiliti latihan sukan berhalangan yang lebih lengkap berbanding 2019. Fokus atlet berusia 34 tahun itu adalah meningkatkan aspek pecutan dan kekuatan bahagian atas badan dengan melakukan latihan memanjat. Ketika edisi di Filipina, Mat Redo meraih perak buat Malaysia dalam acara 100 meter lelaki, 400 meter berganti-ganti berpasukan dan 400 meter team assist. Sukan lari berhalangan ini merupakan sukan ekstrim yang dipertandingkan buat kali pertama ketika Sukan SEA 2019. Bagaimanapun ia tidak disenaraikan pada tamasya edisi 2021 di Hanoi. Mat Redo sebelum ini pernah mengharumkan nama Malaysia apabila menjuarai cabaran Liga Ninja 2018 dengan menewaskan juara American Ninja Warrior Jack Murray. Sementara itu, atlet Ip Hui Teng mengakui berdepan sedikit cabaran dalam menyesuaikan diri dengan larian jarak pendek. Ini kerana atlet berusia 32 tahun itu beraksi dalam acara jarak jauh pada edisi 2019 di Filipina. Last time I actually doing for long distance, so I do a lot of running, like endurance running. But then for this time, it's actually a speed course. It's a 100-meter course, so the training wise is a bit different from last time. So this time we'll be doing a lot of sprinting, and then we're doing 2 sessions back to back in a day. So we have morning session and then evening section. So if a morning session, most probably we'll be going for running as well, and then evening time we'll be going for conditioning for obstacles and then strength training. Pada edisi di Kamboja nanti, skuad lari berhalangan negara meletak sasaran meraih emas acara 100 meter individu dan berpasukan lelaki selain kedudukan podium bagi acara 100 meter berpasukan wanita. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.